Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang masih lagi memberikan kita peluang untuk menjalani kehidupan di alam yang fana ini dengan berbagai nikmat yang tak terhingga. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang bermaksud, jika kamu hendak membilang, mencongok segala pemberian nikmat Allah Ta'ala, tak mampu kita. Antaranya nikmat kita menyedut udara yang bersih, oksigen, makan, minum, penglihatan, pendengaran, akal. Dan nikmat yang paling bernilai adalah nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah tuan-tuan, dapat kita bersama dalam si kuliah pengajian takmir kita di bawah anjuran JAKIM dan pelaksanaannya di bawah Jabatan Agama Islam Negeri kepada guru-guru takmir yang terlibat. Jadi program takmir ini telah diselaraskan di peringkat masjid dan negeri di seluruh negara. Firman Allah Ta'ala lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Maksudnya, sesungguhnya mereka yang memakmurkan rumah Allah adalah mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan tidaklah mereka takut kecuali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan mereka ini tergolong dari kalangan orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 18. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah, bukan senang untuk kita dipanggil, dijemput oleh Allah SWT untuk menghadirkan diri ke surau dan masjid di bawah pengimaran, iaitu kelas-kelas pengajian dan takmir. Hanya orang terpilih sahaja. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. InsyaAllah tuan-tuan, pada kali ini saya akan membawakan kuliah bertajuk sedekah dan perkara-perkara yang membatalkan sedekah. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. Ayat ini adalah tafsiran daripada surah Al-Baqarah ayat 264 hingga 265. Dan kitab yang digunakan adalah di bawah silibus JAKIM, iaitu kitab tafsir pimpinan tafsir Al-Muttaqin. Terjemahan ayat. Wahai orang beriman, janganlah kamu menghapuskan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerimanya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya kerana menunjuk kepada manusia, padahal dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin, di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu menjadilah batu itu licin, tidak bertanah. Mereka tidak mendapat sesuatu apapun daripada apa yang telah mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Munasabah ayat. Ayat terdahulu menggalakkan para mukminin supaya menginfakkan sebahagian hartanya di jalan Allah SWT. Jadi perkara infak, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, kita kena faham apakah ini infakkan. Apakah yang boleh kita infakkan. Jadi kadang-kadang terdapat segelintir pada kita tidak memahami apakah infak. Maknanya dari segi pandangan orang awam. Kalau kita orang yang biasa dalam bidang agama, kita dah faham
Apa dia infak, apa dia sedekah, apakah wakaf dan sebagainya. Infak itu adalah pembelanjaan. Sebagai contoh, sedekah, wakaf dan sebagainya. Bila kita sebut tentang sedekah, ada yang wajib, ada yang sunat. Sedekah yang wajib antara adalah zakat. Ada orang mengatakan, saya tak layak terima sedekah. Dia tak faham. Sedekah itu ada yang sunat, ada yang wajib. Jadi sedekah yang sunat ni antaranya kita bagi sumbangan sedekah. Sama ada berupa wang, ringgit, barang-barang keperluan dan sebagainya. Jadi kalau sedekah yang wajib termasuk dalam kategori zakat. Okey tuan-tuan puan-puan. Di samping itu ayat tersebut menyatakan juga unsur-unsur perosak yang menghapuskan pahala infak. Di sini sekali lagi Allah SWT menyuruh para mukminin supaya berwaspada daripada bahan-bahan perosak yang menghapuskan pahala sedekah. Terutama unsur ungkit-mengungkit dan kata-kata yang melukakan hati dan perasaan penerima sedekah. Ayat ke-264 berikutnya merupakan contoh-contoh perosak yang menjahanamkan pahala infak dan sedekah. Biasa kita nampak, biasa kita tersempak, ada orang datang ke kedai, restoran mamak, kedai makan dan sebagainya, kita sambil duduk makan, kita nampak, kita jumpa, ada segelintir pada kalangan orang yang tidak faham apakah itu sedekah, infak, tolong menolong, bantu membantu dan sebagainya. Macam mana? Kita nampak orang datang, kita duduk makan, duduk minum kat kedai, tiba-tiba nampak seorang datang, Assalamualaikum bang, Assalamualaikum cik, minta sumbangan sikit, minta sedekah sikit, minta infak, derma. Maka dikasari orang itu. Dicakap dengan bahasa yang tak sopan lah. Apa ni? Sebagai contoh. Minta aje. Sebagai contoh kan. Sebagai contoh. Tak ada kerja lain kan. Minta derma lah, sumbangan ni. Entah ke mana bawa ni. Sebagai contoh. Jadi sepatutnya kita ni sebagai orang yang diberikan oleh Allah SWT dengan nikmat, walaupun tak sehingga peringkat kaya, senang, jutawan dan sebagainya, kita bersyukurlah dengan apa yang ada. Jadi apa salahnya kita berikan sedikit sumbangan kepada orang yang memerlukan, sama ada dia nak gunakan dengan cara betul ataupun dia menggunakan jalan yang salah, terpulanglah. Tapi biarlah kita dalam hal ini kita bersangka baik, husnuzan. Jadi itulah. Dan sebagai peringatan, mungkin kita boleh peringatkan dia orang supaya apa-apa sumbangan pemberian kita tidak disalahgunakan. Itulah pentingnya mana-mana orang yang mahu memohon sumbangan, derma dan sebagainya, mesti tak dapat tidak, mesti mendapatkan surat kebenaran daripada Jabatan Agama ataupun Majlis Agama Islam Negeri, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Okey tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat. Bagi memelihara mutu infak supaya kemuliaannya sentiasa terpelihara dan terberkati Allah SWT, serta mendatangkan pahala yang berganda pada hari akhirat, maka terdapat dua unsur perosak yang harus dipelihara. Pertama, hendaklah menjaga infak itu daripada kata-kata celaan, ungkitan dan menyebut-nyebut setelah infak disampaikan kepada penerima. Tengok. Apa yang saya contohkan tadi adalah sebagai perkara yang perlu kita ambil satu peringatan untuk kita. Untuk diri kita. Supaya perkara tidak menjadi perkara yang kita anggap remeh. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Anak yatim jangan kita kasari, dan orang meminta itu janganlah kita herdik. Kita menggunakan perkataan-perkataan ataupun bahasa yang tidak sepatutnya. Jadi kita gunakanlah sebaik mungkin panca indera yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Apalagi yang penting ada iman kita kepada Allah SWT. Sebab kita kena tahu siapa diri kita sebenarnya. Mungkin hari itu adalah dalam keadaan macam tu, kita diminta untuk memberikan sedikit sumbangan, sedekah kepada yang memerlukan. Mungkin satu hari nanti
entah lusa dan sebagainya, kita pula yang memerlukan bantuan daripada pihak lain. Mungkin kita kemalangan dan sebagainya, ataupun keluarga kita ditimpa musibah, memerlukan bantuan dan kosnya adalah tinggi. Contohnya pembedahan, berbelas ribu, berpuluh ribu, beratus ribu. Untuk menampung kos tu, kita perlukan bantuan kepada pihak-pihak lain. Okey, yang pertama hendaklah menjaga infak itu daripada kata-kata celaan, ungkitan yang tadi. Jauhkanlah. Apalagi kita orang yang belajar agama, memahami agama. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, infak hendaklah dikeluarkan dengan niat hati yang suci, bersih dan tidak mengharapkan apa-apa selain keridaan Allah SWT. Jadi inilah pentingnya kita buat sesuatu itu adalah berdasarkan niat kita ikhlas kerana Allah Taala. Niat kita menolong orang. Bukan setakat kita bagi sumbangan dalam bentuk wang ringgit, barangan dan sebagainya. Mungkin satu hari kita pun nampak ada orang berjalan kaki menuju ke masjid, menuju ke surau. Apakah tindakan kita? Adakah kita membiarkan? Jadi sebagai seorang yang ingin merebut pulang-pulang kemasan itu, apa salahnya kita ringan-ringankan tulang kita, kita ambil dia, kita bawa dia terus ke masjid. Apalagi pada hari Jumaat. Jadi mungkin ada orang tu yang dia nak ke masjid dengan jalan kaki, tetapi kita bagi tawaran untuk kita tumpangkan sama. Apa salahnya? Begitu juga apa yang berada di jalanan. Benda yang menghalang di jalanan. Sebagai contoh, dahan, kayu jatuh, batu, duri dan sebagainya. Mungkin segelintir pada kita ada yang menganggap remeh. Jadi, kalau kita faham konsep sedekah, walaupun kecil adalah besar ganjaran di sisi Allah SWT. Sebab kita boleh menyelamatkan orang, mungkin kenderaan boleh selamat dengan tindakan kita mengalihkan benda-benda yang menyakiti di jalanan. Apa yang penting adalah redha Allah Ta'ala. Kita bagi sedekah, kita bagi sumbangan, infak, wakaf dan sebagainya. Biarlah kita dengan hati yang bersih, bukan kerana ingin menunjuk-nunjuk. Sebagaimana kita biasa mengikuti kelas-kelas pengajian takmir, kuliah, antara perkara yang kita tekankan adalah berkaitan dengan soal hati. Kitab tasawuf contohnya, penawar bagi hati. Yang penting niat kita. Kita nak buat sesuatu berdasarkan niat kita. Niat kita macam mana? Niat kita biarlah jangan bersandarkan kepada makhluk. Biarlah kita direct dengan Allah SWT, ikhlas suci kerana Allah SWT. Ikhlas itu adalah benda yang tidak bercampur aduk dengan benda lain. Contoh, kita nak buat sesuatu kerana Allah dan kerana makhluk. Itu bercampur. Buatlah kerana Allah SWT. Kalau kita buat sesuatu berdasarkan kepada makhluk, mengharap makhluk, tidak mustahil kita akan mengharapkan sesuatu ganjaran, bayaran dan sebagainya, upah. Sebagai contoh, kita dijemput oleh orang untuk baca talqin kat kubur, sembahyang jenazah. Bila kita pergi, dah selesai semua sekali, kita sembahyang jenazah, solat jenazah, baca talqin. Nak balik tu, tahu-tahu salam kosong je. Maka bila melangkah nak naik kereta, dia start kereta, tidak mustahil hati berkata-kata dan mulut akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Apa ni? Aku datang solat jenazah, aku baca talqin, setidak-tidaknya RM50 boleh dapat. Tengok contoh. Maknanya awal-awal lagi biasa ni macam ni lah. Sebab dia set awal-awal, kalau ada kematian, mungkin dia set paling tidak dia akan dapat RM50. Okey. Na'udzubillahi min zalik. Biarlah kita buat sesuatu ikhlas kerana Allah SWT. Kalau kita mengharapkan ganjaran, upah dan sebagainya, kita boleh rosak. Silap-silap hari bulan, kita akan mengeluarkan kata-kata dan kita menyampaikan kepada orang lain, akan menjadi fitnah yang lagi besar. Na'udzubillah. Mungkin ada setengah daripada kalangan kita yang tidak memahami konsep
ikhlas tu. Na'udzubillahi min zalik. Pemberian dengan hati yang suci, bersih, tidak mengharapkan apa-apa selain kehadiran Allah. Maknanya bukan kerana balasan tadilah. Jadi kalau kita mengharapkan balasan, tidak mustahil benda ini akan melibatkan kita punya rosak dari segi integriti kita sebagai contoh. Jadi akan menjadi satu orang kata fitnah. Fitnah apa? Fitnah dalam agama antaranya. Walaupun dia kerja agama, tetapi kerana sikap dia tidak mustahil perkara ini akan terbawa-bawa sampai bila-bila. Bila? Contoh, bila dia nyempuk untuk baca tahlil, doa selamat kat rumah jiran dia. Mungkin orang macam ni, dia akan membiasakan diri dia, akan mengharapkan suatu ganjaran upah daripada seseorang yang diminta untuk memberikan khidmat. Kita kena faham, kita perlu faham bahawa semua orang ni mungkin ada yang mempunyai perbelanjaan, mungkin tidak. Ada orang senang, ada orang susah. Jadi apa salahnya kita tolong orang dengan niat yang suci, yang bersih, tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran dan juga upah daripada seseorang. Allah Ta'ala, Al-Quran mengemukakan contoh infak yang dimusnahkan oleh unsur perosak yang menghapuskan pahala, iaitu mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerima. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala peringat berkali-kali kepada kita orang beriman. Wahai orang beriman. Ada juga lain tempat, wahai manusia dan sebagainya. Janganlah kamu menghapuskan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerimanya. Jadi peringatan untuk kita ditujukan oleh Allah SWT agar kita tidak melakukan tindakan yang sedemikian, sebab kesan dan akibatnya adalah buruk. Apalagi kepada orang-orang agama. Inilah yang dikatakan fitnah agama. Apalagi sekiranya dia sebagai orang yang dipercayai dalam masyarakat, sebagai imam ke, untuk mengetuai majlis-majlis bacaan Yasin, tahlil, doa selamat, ataupun apalagi sebagai guru takmir. Na'udzubillahi min zalik. Setakat ini sahaja kuliah kita, perjumpaan kita pada pagi ini. InsyaAllah lain kali dalam masa kita akan berjumpa lagi. Doakan yang terbaik untuk kita agar kita sama-sama dapat menghadirkan diri ke kelas-kelas pengajian takmir, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.